Perkongsian kita pagi ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amtah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futahal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menzahirkan kesyukuran itu, kita mengharapkan Allah akan menambahkan lagi kekuatan kita, keazaman kita dan juga daya upaya kita untuk berusaha untuk menguasai bahasa Al-Quran, dan dengan itu kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya, saya teruskan perkongsian kita dengan berkongsikan skrin seperti biasa, dan kita akan mengupas hari ini kalimah yang kedua di dalam ayat yang ke-17. Ya, kalau kita nak buat rujukan, kita akan masukkan rujukan di situ. Surah yang kedua ayat ke-17, ya, yang bermula dengan masaluhum, dan kita telah pun berbincangkan dulu apakah dia masaluhum di sini, iaitu dia adalah sebenarnya idhafah yang dimulakan dengan masalu yang berperanan sebagai ibtidak dan juga mudhaf kepada hum, ya. Apa dia ibtidak, mubtada, dia akan mengambil i'rab yang marfu', ya, sebab tu dia ditulis dengan masalu. Asalnya ialah masalun, tetapi dia bila dia berperanan sebagai idhafah, ya, gugurlah tanwin kepada huruf lam tu, jadilah masalu saja, ya. Jadi masalu ni adalah mengambil i'rab yang marfu', sedangkan hum, ya, walaupun ijaan dia dengan baris dhammah dan sukun tu, tetapi i'rab kepada hum adalah majrur kerana dia adalah mudhafun ilaih, ya, kepada masaluhum, ya. Jadi kepada masalu. Jadi masaluhum adalah idhafah yang kita telah terangkan sebelum, dan kedua-duanya sekarang ni memainkan peranan sebagai mubtada', ya, sebab walaupun mubtada' tu pada asalnya masalu, tapi sebab dia dibentuk dalam ikatan idhafah, so kita akan menerangkan mubtada' tu kepada satu kedua-duanya sekali, ya. Ikatan masaluhum, idhafah biasanya kita tak boleh pisahkan, ya. Okey, hari ini kita akan memulakan pengenalan kamasalil lazi. Yang ini pun kita kena bentangkan sekali, ya. Sebab apa? Sebab dia juga idhafah. Dia ada pertalian yang diikatkan dengan idhafah, jadi kita akan buat dia sekali, ya. Jadi kalau kita nak buat tu, apa kita buat? Sama ada kita boleh copy dia, bawa ke bawah, jadi kita akan buat dan mulakan dengan melihat komponen dia dulu. Kalau saya gunakan arrow terbalik itu bermakna apa? Kita nak pecahkan kepada komponen. So daripada komponen tu dia akan membentuk kalimah kamasali tu, ya. Jadi apakah komponennya? Kita copy kat sini. Kemudian kita copy, pastekan sebelah tu, kemudian kita pecahkan dia dengan meletakkan tanda campur. Tanda campur tu menunjukkan prosesnya pergabungan komponen-komponen yang membentuk kalimah kamasalil lazi. Jadi
Komponen yang pertama ialah ka ni adalah sebenarnya satu kalimah. Ya, satu kalimah. Kemudian masali ni asal dia ialah apa? Masalin. Ya, asalnya ialah masalin. Ya, jadi kita tukarkan baris kasrah tu kepada kasrotain. Ya, so, asalnya sebelum dia bergabung tu dia adalah masalin. Ya, kenapa gugurnya tanwin tu kerana masali ni menjadi apa? Menjadi mudhaf kepada allazi. Jadi bila dia berperanan sebagai mudhaf, jadi gugurlah kasrotain, gugurlah tanwinnya tu dan hanya diberikan baris kasrah saja. Nah itulah ya. Komponen senang saja ya. Kamasali lazi 3 komponen saja. Ya, iaitu ka, lepas tu masalin, lepas tu al-lazi. Apabila masalin dengan al-lazi bergabung, lam tanwin pada huruf lam tu digugurkan. Sebab masal lazi ni, bila dia bergabung nanti, dia akan jadi idhafah. Ya. Jadi bermakna, masalin ni adalah mudhaf yang mudhaf yang majrur disebabkan oleh ka. Ka ni adalah harfun jar. Jadi menyebabkan asal masalin ni sebelum dia jadi masalin sebenarnya dia masalun ya. Masalun. Jadi bila ada ka bergabung dengan ka dia jadilah masalin ya. Kalau kita nak nak uh, tunjukkan komponen ni sebelum jadi masalin pun boleh ya. Boleh juga kita masukkan uh, apakah sebelum komponen yang kedua ni sebenarnya dia adalah dia macam ni ya. Yang ni asalnya ialah dhammatain. Dhammatain. Ya. So bermakna apabila ka ni bergabung dengan masalun dia akan jadi ya, dia akan memajrurkan. Bila kita buat pembentukan kalimah nanti tuan-tuan akan dapat lihat dengan lebih baiklah ya. Bila dekah, dia akan memajrurkan masalun menjadi masalin. Kemudian bila masalin ni bergabung al-lazi, dia gugur tanwin. Dia jadilah kamasali. Itulah lebih kurang ya. Kita nak melihat komponen-komponen. Jadi kita boleh buat penerangan kepada komponen tu, iaitu ka ni adalah harfun jar. Ya, kepada rakan-rakan yang telah mengikuti kelas pengenalan ataupun kelas intensif, kita telah berkongsikan ka ni di dalam tajuk ataupun modul yang ke-6, kalimah-kalimah harfun. So dalam modul yang ke-6 tu kita ada 15 kumpulan-kumpulan harfun ya. Salah satu daripada kumpulan harfun tu dipanggilkan harfun jar. Jadi kita boleh bagikan penerangan pagi ni bermula dengan harfun jar ka tu, iaitu kita katakan dia adalah harfun jar. Kita boleh gunakan annotation untuk membuatkan catatan dalam Zoom screen sharing ni. Kita boleh buat catatan dalam Rumi ya. Jadi ka ni kita catatkan dia apa dia. Jadi ka tu adalah harfun jar. Komponen yang pertama tu ejaan jar ialah J-A-R-R ya. Dalam bahasa Melayu dia jar ni ialah kata sendi. Ya, kata sendi. Okey. Dan kita boleh terus beri makna dia sebagai komponen ya, iaitu makna dia apakah tu ialah seperti. Seperti. Okey, so kita boleh seperti, kita boleh kecilkan sikit sini, tarik dia ke bawah sikit. Seperti. Okey. Kepada ka ya, untuk menerangkan komponen yang pertama tu kita arrowkan lah seperti biasa, nak membantu penerangan kita supaya lebih kemas. Kita arrow mana letakkan anak panah, ambil warna hijau ya. So penerangan pertama ialah kepada komponen ka tu apa dia? Dialah harfun jar.
kata sendi ya. Kalau kita nak terangkan lebih lagi fungsi dia boleh masukkan di dalam catatan ni ya. Kata sendi ni dia biasanya apa? Yang berperanan, kita masukkan kalau kita nak peranan dia sekali ya. Yang berperanan dan memajerurkan. Itu dia punya peranan dia. Dia akan memajerurkan isim selepasnya. Jadi bermakna kalau ada kalimah isim selepasnya apa jadi? Kalimah isim tu akan mengambil i'rab yang majrur ataupun kalimah isim tu akan bertukar ya daripada marfu' kepada majrur ya. Kalau kita panjangkan sikit okey. Ya, kita ubah ke kanan sikit supaya dia kemas sikit nota tu okey. Itu kepada komponen yang pertama ka. Dia adalah harfun jar. Bahasa Melayu harfun jar ialah kata sendi, dan apakah peranan kata sendi itu ialah dia memajrurkan yang berperanan, memajrurkan memajrur ni mana apa? Dia mengikat ya. Mengikat. Asal masalin ni ialah masalun. Tetapi dengan adanya ka tu apa dia buat? Diikat dia. Itu dipanggil majrur dalam status yang terikat. Menjadikan dia bila dia sudah terikat, dia tidak boleh lagi mengambil marfu'. Dia kena mengambil i'rab yang majrur ya. Jadilah masalin daripada masalun. Okey, masalin kita sebenarnya sudah buat. Masalin ni sama je dengan masaluhum dulu ya. Ya, asal dia ialah dia adalah isim. Kita sudah buat penerangan kepada masalin dulu. Kita imbas balik sajalah, recall balik ya. Sebenarnya dia adalah dulu isim apa? Dia adalah isim masdar. Masdar wazan satu. Ya, dia masalun. Masalun adalah isim masdar wazan satu. Ya. Kenapa dia isim masdar wazan? Sebab dia tidak dibentukkan daripada acuan. Ya, dia adalah dibentuk daripada percakapan ataupun pertuturan orang Arab nak mengatakan kata nama apa serupa dan menyerupai itu syibihun wa syabihun tu apa dia menggunakan pertuturan percakapan masalun ya. Tetapi dalam konteks ni sekarang ni dia sudah menjadi majrur disebabkan oleh ka ni, jadi kita masukkan dia apa ya sebagai kalimah yang sudah majrur walaupun pada asalnya dia marfu' di sini ya. So tapi dia punya ciri dia iaitu jantina dia masih lagi muzakkar ya, dan dia ada bilangan dia yang mufrad dan kemudian i'rab dia dalam konteks ini yang majrur ya, majrur RUUR ya. Dan kita dia ada makna dia, erti dia yang kita sudah kongsikan sebelum ni. Makna dia ialah apa dia? Perumpamaan. Itu makna dia. Jadi maknanya gabungan ka dengan masali tadi, ka dengan masali ini akan membawa erti seperti perumpamaan ya. Ka adalah seperti, masalin adalah perumpamaan. Okey, dan disambungkan dengan yang ketiga ialah allazi. Okey, allazi ialah kita sepatutnya sudah mengenal allazi, kita sudah biasa dengan allazi. Ya, kita masukkan penerangan allazi itu kepada yang ketiga di sini ya. So yang ni kita ubah sikit supaya dia tak
nota tu tak bercampur aduk dengan yang belah kanan tu, kita adjust dia sikit ya. Jadi texting menggunakan screen sharing ni kita boleh boleh ubah suai dia supaya dia sesuai ya. Yang keduanya, kalau kita nak kemaskan ya, kita boleh jarakkan sikit supaya dengan tag ni dia lebih kemas ya. Macam mana kita nak jarakkan dia? Kita boleh jarakkan masalin tu ke jauh sikit. Ini car di situ, lepas tu yang ni untuk masalin. Lepas tu kita al-lazi tu kita jauhkan sikit untuk senang kita membuat penerangan ya. Doktor nak tanya, Ya, kenapa yang depan tu dia masalun, yang belakang ni masalin? ya ni. Ha. Mana masalin ni sebelum dia bergabung sebenarnya dia adalah marfu'. Dia ada masalin ni apabila ada ka ni akan memajrukan masalun jadilah masalin. So maknanya memang dia masalun lah Dia asalnya. asal dia sekali masalun ya. Okay. Maknanya sebelum ada ka ni dia adalah masalun. Maknanya masalin ni, yang masalin ni 3 kali bertukar. Sorry, 2 kali ya. Iaitu asal masalun, kemudian menjadi masalin, lepas tu menjadi masali. 2 kali bertukar. Okay. Okey. Kita adjust sikit ni supaya tulisan tu dia tak terganggu dengan baris ya, ada baris line kotak tu. Kita adjust sikit supaya senang membaca nanti. Yang isim maghdar ni adalah untuk kalimah yang kedua ni iaitu masalin. Dan kita ambil kalimah yang ketiga hari ini, iaitu al-lazi. Kita sudah mengenal dia ya. Dia adalah isim mausul ya. Ramai puan-puan, tuan-tuan mungkin sudah pun mengenal ya. Al-lazi ni banyak kita jumpa dalam Al-Quran pun ya. So, jadi kita masukkan dia, penerangan dia adalah isim mausul. Tengok ijaan dia Rumi ya. Ijaan Rumi izama ialah MAW ya, bukannya wow, mausul. Dan S tu kita besarkan untuk mewakili sod. Jawi dia sod. Mim waw sod waw lam. Jadi Rumi kepada min waw sod waw lam ialah MAW. Ya, jangan letak U sebab U tu kita gunakan untuk apa? Untuk mat. Ya, untuk mat dan juga untuk baris dhammah. Jadi gunakan W waw yang sukun. Lepas tu S besar ni untuk sod. Ya, U yang pertama ni ialah baris dhammah kepada sod, dan huruf U kedua ni ialah mat waw, memanjangkan bunyi sod kepada 2 harakat. Ya, mat asli. Jadilah isim mausul. So isim mausul ni dia ada jantina dia dan ada bilangan juga ya. So isim mausul ni adalah kalau sebelum masukkan jantina dulu, iaitu jantina dia adalah muzakkar untuk seorang lelaki ya, muzakkar yang mufrad. Kalau jamak dia lain. Kalau jamak allazina. Kalau sesuatu tu ataupun seorang tu singular mufrad, dia akan gunakan allazi ya. So isim mausul muzakkar allazi, dan yang biasanya kita memberi makna kepada dia, kita terjemahkan sebagai orang yang. Itu maknanya ini sebab dalam konteks ayat ni Allah nak menceritakan perumpamaan itu ialah perumpamaan kepada orang. Jadi dia membawa erti orang yang ya. Kalau ayat tu nak digunakan dalam konteks bukan orang, dan kita akan gunakan yang sahaja. Maknanya benda yang tidak berakal ya, ghairul aqli kita gunakan yang, tapi bagi lil aqli manusia kita gunakan orang yang. Itulah yang dimaksudkan dengan al-lazi. So bermakna al-lazi ni peranan dia nak mengaitkan kalimah sebelumnya iaitu masali ni
nak mengaitkan masali ni, nak menceritakan masali itu apa dia. Nah, iaitu perumpamaan orang-orang yang. So, selepas orang-orang yang tu mesti ada cerita dia. Ya, cerita dia yang ni lah. Ni cerita dia. Apa dia cerita dia ialah orang ibarat ataupun perumpamaan mereka tu ialah seperti orang yang istauqadanara. Yang tu kita akan sambung besok ya. Istauqadanara ni dalam konstruk ayat ni dia adalah dipanggilkan cerita sambungan kepada masali ni yang dikaitkan oleh allazi. Allazi itulah yang berperanan mengaitkan masali ini dengan ceritanya iaitu istauqadanara. So istauqadanara ni kita panggil dia silah. Silah al-mausul. Silah kepada allazina ya, cerita sambungannya. Silah ni maknanya kaitan dia, cerita kaitan. Cerita kaitan masali ialah yang seperti orang yang istauqadanara, yang menyalakan. Ini dalam bentuk fi'il madhi yang telah menyalakan api. Itulah ya, kaitan al-lazini di dalam ayat ni ya. So dia mesti ada dipanggilkan silah dia, iaitu cerita kaitan kepada masali ni ya. So masali tu kita panggilkan silah alaihi, silah alaihi. Ini silah dia. Jadi ke atas apa? Ke atas masali. Ya. Itu kita buat besok hari ni kita ambilkan 3 ni dulu. So allazi ni ialah isim mausul. Isim mausul bahasa Melayu dia apa? Kita masukkan bahasa Melayu dia. Doktor nak tanya, Ya. masali itu adakah dia jadi mudhaf kepada mudhaf dan mudhafun ilaih pada al-lazi itu? Masalil lazi Dia mudhafu ilaih. dan mudhafun ilaih. Peranan dia kita masukkan apa description dia dulu, kemudian kita akan masukkan peranan dia. Ya, yang ni tadi pun isim masdar ni pun masalin di sini belum lagi ya. Di sini sebab dia dalam keadaan tak bergabung lagi ya. Bila kita pecah-pecah ni dia bergabung, dia belum lagi. Kita akan menerangkan dia sebagai mudhaf ilaih di mana? Kita bila menerangkan kalimah ni. Bila kita mendengar kalimah dalam ayat tu barulah kita masukkan peranan dia sebagai mudhafu ilaih. Dan masali ni kita akan masukkan nanti di sini. Sekarang kita tak masukkan lagi sebab dia belum berperanan lagi ya, dia tak bergabung lagi. Jadi kita akan masuk nanti dalam menerangkan kalimah yang ini, baru kita masukkan masali ini. Dia adalah isim masdar wazan 1 muzakkar mufrad yang majrur yang berperanan sebagai mudhaf. Dan allazi ni kita akan masukkan di peranan dia sekali. Dia adalah isim mausul muzakkar mufrad yang berperanan sebagai mudhafun ilaih yang majrur. Itu baru kita masukkan di situ. Baik. Terima kasih. Sama ya, supaya kita dapat melihat kalimah tu apakah bentuk asalnya dan apakah bentuk di dalam ayat. Ya, kalau kita tak buat komponen ni, kita tak dapat maklumat tu ya. Kita hanya tengok pada ayat, kita akan ingatkan masali ni baris bawah saja, tidak ya. Dia asal dia ialah dia marfu' sini, kemudian bertukar kepada majrur disebabkan oleh adanya ka ni. Baik. Masih Ustaz. Okey, kita bantu sikit dengan dengan isim mausul ni bahasa Melayu dia ya. Kalau kita dah mahir, kita sebut isim mausul saja. Tetapi ramai di antara kita mungkin dia tak faham apa dia isim mausul tu. Jadi kita masukkan nama penerangan dalam bahasa Melayu itu kata isim ialah kata nama. Kata nama, mausul ni ialah kata nama hubung kait. Itu yang terbaik yang saya boleh
ya, yang saya boleh gunakan kata nama hubung kait, isim mausul. Dalam Melayu dia lah, dalam bahasa Inggeris dia relative noun. Dia merelatekan. Relate tu maknanya dia menghubung kaitkan apa cerita sebelumnya, iaitu apa dia nak hubung kaitkan apa ni, perumpamaan tadi, iaitu seperti perumpamaan tu nak hubung kaitkan dengan cerita selepasnya. Maknanya dia nak menceritakan Kamasali itu dalam cerita selepasnya, dan cerita selepasnya dipanggilkan silah mausul. Ya, silah al-mausul dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu ni ialah cerita penghubung, cerita penghubung kepada Kamasali tadi, ya, ataupun cerita hubung kait dengan Kamasali, ya. Jadi isim mausul, kalau kita nak besarkan sikit, yang ni kita boleh panjangkan sikit ni, supaya dia masuk dalam satu kotak, ya, di atas tu, dan kita tandakan dengan arrow seperti yang ni tadi. So ini adalah penerangan kepada kalimah allazi, ya. So pagi ni kita dapat menerangkan, pertamanya kita pecahkan dia kepada komponen-komponen dia, ka dengan masalin dengan allazi, sebelum dia menjadi kamasalil lazi. Tetapi masalin ni sebenarnya sebelum dia menjadi masalin, dia adalah masalun, ya. Mungkin kita kotakkan masalun tu untuk bagi perhatian sikit, ya. Dia adalah marfu', ya, sebelum dia menjadi majrur, ya, tapi dia bertanwin sebab dia belum bergabung lagi dengan al-lazi. Tapi bila dia bergabung nanti, dia akan gugur tanwin dia. Itulah apabila dia berperanan sebagai mudhaf, ya. Jadi di sini kita hanya menceritakan dia sebelum dia bergabung, dia belum lagi mudhafun ilaih. Masalin pun belum lagi mudhaf sebab dia belum lagi bergabung. Dia hanya status sebelum bergabung sebagai komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk rangkaian kalimah kamasalil lazi itu, ya. Doktor nak tanya, Okey, masaluhum tu dia mubtada' kan? betul. Dia mubtada' tu sebab dia kalimah pertama dalam setiap ayat ataupun ada peranan lain? Peranan dia ialah subjek utama. Kerana kerana dia subjek utama, ya, sebab tu dia digelarkan mubtada'. Kedudukan yang pertama dalam ayat itu hanya kedudukan saja. Peranan utama mubtada' ni dia tak semestinya di permulaan ayat. Dia kadang-kadang di tengah ayat pun ada, tapi dia nak memulakan cerita, satu cerita dalam ayat tu yang mana subjek dia, subjek utama dia adalah juga dipanggilkan mubtada'. So yang lebih penting mubtada' ni ialah peranan dia sebagai cerita utama untuk subject matter. Main subject matter, bahasa Inggeris panggil main subject matter. Itu lebih penting daripada kedudukan. Sebab kedudukan tu dia boleh berubah. Ada juga mubtada' dia bukan di permulaan ayat, di tengah ayat, sebab dia di permulaan perenggan ayat. Dalam satu ayat kadang-kadang ada 2-3 perenggan. Dalam perenggan tu ada pula cerita baru dengan subjek utama yang baru. Yang itulah juga mubtada'. Jadi dalam konteks ni, mubtada' ni tak semestinya marfu' lah. Dia mubtada' mesti marfu'. okay. Mubtada' kena marfu', ya. Dia kena marfu' tapi bila dia dalam bercampur dengan konteks ayat tu ada harfun jar, dia boleh bertukar menjadi Bila dia harfun jar, dia bukan mubtada' lagi. So dalam konteks ini masali walaupun sama dengan mula tu masalu, dia bukan lagi mubtada'. Yang mubtada' tadi ialah masalu tu saja di permulaan tu. Inilah subjek matter dia. Tetapi bila nak menceritakan perumpamaan kali kedua di dalam ayat tu, dia bukan lagi berperanan sebagai
mubtada tu. Ya, so dia bukan di sini, dia bukan mubtada. Ya, dia hanya isim yang majrur saja. Ya, sebab peranan dia sebagai mubtada tu telah diceritakan di awalan tadi. Okey. So tak perlu dinyatakan dia sini sebagai mubtada. Malah dia tak sesuai pun, ya, tak sesuai pun. Okey. Terima kasih. Okey, sama ya. So kita berhenti di sini dulu untuk hari ini 7.47 dan kita akan sambung besok pagi kepada kalimah. Kita buat penerangan dulu besok ya, iaitu masaluhum kamasalil lazi ni kita buat penerangan sebagai rangkaian 3 kalimah ni. Kamasalil lazi ni kamasalil lazi saja ni kita buat dalam penerangan ayat rangkaian kalimah ni, 2 kalimah ni dalam bentuk kalimah di dalam ayat, ya, bukannya bentuk komponen. Sekarang ni baru komponen saja. Dan kemudian kita buat pembentukan kalimah, ya, insya-Allah. Hari ni kita simpan dia, print screenkan dia. Kalau kita nak simpan dalam download, ya, pun boleh juga, ya. Kita save kat sini dan kita namakan latihan hari inilah. Latihan hari ini ialah 17 Januari 2024. Kita simpan dalam bentuk text file ni, ya. Text file ni sebenarnya notebook, so kita boleh copy kalau kita perlu, ya, tulisan tadi, dan kita save lah, ya. So tulisan ni disimpan, ya. Yang tag ni mungkin tidak disimpan sebab dia image saja, ya. Okey, so cukup untuk hari ini. Kita akan sambung besok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum doktor, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih doktor. InsyaAllah kita. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.